Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 6 ingin membentangkan berkenaan audit tunai. Kami terdiri pada 5 orang ahli kumpulan, iaitu Kim Min Yuan, Sik Yong Chuan, Ilham Maisara binti Rahman, Siti Umairah binti Muhammad Zaidi dan saya Anis Najwa binti Muhammad Norazam. Objektif audit tunai: memahami definisi tunai dan kesetaraan tunai, memahami kesan transaksi perakaunan, jenis transaksi dalam audit tunai dan ke atas tunai, mengenal pasti jenis-jenis akaun bank yang terlibat dan juga tata cara penyokongan, mengetahui tata cara audit berkaitan dengan fraud dan tata cara penyokongan analitikal, dan memahami kawalan dalaman bagi tunai dan pelbagai ujian kawalan. Definisi tunai dan kesetaraan tunai: tunai dalam tangan dan deposit di bank seperti deposit tetap, sijil deposit dan akaun simpanan, ia merupakan aset yang paling cair. Kesetaraan tunai: pelaburan jangka pendek 3 bulan atau kurang yang mempunyai tahap kecairan yang paling tinggi dan sedia untuk ditukarkan kepada sejumlah wang yang pasti amaunnya, di mana ianya merupakan risiko perubahan nilai yang rendah. Contohnya overdraft bank. Kesan transaksi perakaunan ke atas tunai: sumber tunai seperti hasil jualan, jualan harta, bangunan dan peralatan, sumber pinjaman jangka panjang dan saham boleh ditukarkan kepada tunai, dan tunai tersebut boleh digunakan untuk perbelanjaan seperti pembelian inventory, harta, bangunan dan peralatan, pembayaran gaji, hutang jangka panjang dan ekuiti pemegang saham. Jenis-jenis akaun tunai: akaun tunai am. Akaun yang paling penting bagi kebanyakan entiti digunakan untuk penerimaan dan perbelanjaan tunai. Sumber utama penerimaan tunai adalah kitaran hasil, manakala untuk perbelanjaan tunai adalah pembelian dan kitaran pembayaran gaji. Akaun tunai panjar mengandungi permintaan sejumlah wang tunai, dan akaun ini digunakan untuk tujuan yang terhad. Digunakan untuk perbelanjaan pembayaran gaji dan cek-cek dividen. Pengeluaran cek atau tunai dipindahkan dari akaun tunai am kepada akaun pembayaran gaji dengan jumlah pembayaran bersih. Akaun cawangan: syarikat-syarikat yang mempunyai banyak cawangan di setiap lokasi yang berbeza mestilah mengekalkan sebahagian akaun di bank tempatan. Ini untuk menggalakkan setiap cawangan untuk membayar perbelanjaan semasa dan untuk mengekalkan hubungan perbankan dengan komuniti bank tempatan. Pengauditan akaun tunai: juruaudit mestilah mendapatkan dokumen-dokumen berikut. Yang pertama, salinan penyata penyesuaian bank. Yang kedua, surat untuk mendapatkan maklumat dari kewangan merujuk kepada surat pengesahan bank. Yang ketiga, penyata bank yang berikutnya. Salinan penyata penyesuaian bank. Ia bertujuan sebagai satu persediaan apabila berhadapan dengan klien mereka. Kertas kerja menunjukkan baki dalam bank dengan baki dalam buku akaun. Penyelarasan item dilakukan apabila berlaku pembayaran perkhidmatan bank dan mana-mana cek yang dipulangkan disebabkan pelanggan tidak mempunyai wang tunai yang mencukupi dalam akaunnya untuk menampung pembayaran cek. Yang kedua, surat pengesahan bank. Juruaudit mendapatkan baki akaun dan lain-lain maklumat kewangan dengan bank yang menjaga akaun pelanggan. Ia diperlukan untuk memastikan kewujudan sejumlah liability yang dimiliki oleh pemilik aset yang sebenar dan lain-lain maklumat yang relevan yang diaudit. Penyata bank yang berikutnya. Penyata bank ini adalah untuk bulan berikut seperti selepas tahun berakhir. Untuk menguji sesuatu item yang turut dimasukkan dalam penyata penyesuaian bank, mana-mana item yang tidak sesuai mestilah dikemaskinikan oleh pelanggan yang mempunyai akaun bank dalam tempoh masa 7 ke 10 hari selepas tahun berakhir. Jenis-jenis penipuan. Yang pertama, cheating. Cheating berlaku apabila cek dikeluarkan pada satu bank yang disimpan di bank lain dan tidak ada catatan mengenai pengeluaran dari bank pertama. Cheating dapat dikesan dengan memperoleh dan menggunakan penyata cut off bank, menyediakan jadual pemindahan bank.
Amalan ini digunakan dengan penipuan untuk menyembunyikan kekurangan wang tunai. Yang kedua, lapping. Lapping adalah penyelewengan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyalahgunakan penerimaan tunai secara sementara atau kekal. Prosedur audit untuk mengesan lapping: yang pertama, sahkan penghutang perdagangan. Yang kedua, lakukan pengiraan tunai secara tiba-tiba. Yang ketiga, bandingkan butiran jurnal penerimaan tunai dengan butiran slip deposit harian. Tanda-tanda lapping: kesalahan pengambilan berlebihan, memperlahankan perolehan penghutang, penghapusan akaun yang berlebihan, kelewatan menghantar, akaun mengenai butiran penerimaan akaun tidak sama dengan ledger, kurangkan pembayaran atas penghutang, banyak rungutan daripada pelanggan. Penyata penyesuaian bank ialah penyata yang disediakan oleh peniaga untuk menyesuaikan baki penyata bank dan buku tunai. Ianya akan disediakan apabila baki yang ditunjukkan dalam penyata bank tidak sama dengan baki dalam buku tunai bagi bulan berkenaan. Tujuan penyata penyesuaian bank: menyelaraskan baki buku tunai dan baki penyata bank, memastikan ketepatan dan kesahihan buku tunai, memastikan jumlah tunai yang sebenar yang berada dalam akaun semasa di bank, mengemaskini buku tunai. Audit penyata penyesuaian bank: secara amnya, item rekonsiliasi bank merangkumi item yang disimpan dalam akaun bank entiti tetapi tidak direkodkan dalam buku entiti, item yang direkodkan dalam buku entiti tetapi tidak disimpan dalam akaun bank entiti, item yang dikeluarkan dari akaun bank entiti tetapi tidak direkodkan dalam buku entiti, item yang direkodkan dalam buku entiti tetapi tidak dikeluarkan dari akaun bank entiti. Audit pengesahan bank: permintaan pengesahan bank harus dihantar dan diterima di bawah kawalan juru audit. Bagi pengesahan bank mel, juru audit akan bekerjasama dengan pihak ketiga yang boleh menyediakan perkhidmatan pengesahan elektronik. Hal ini adalah untuk mengelakkan risiko penipuan dan ketidakcekapan. Contohnya, penipuan peramalan yang terkenal dan besar menunjukkan pentingnya juru audit mengawal proses pengesahan dengan betul dan menerapkan skeptisisme profesional yang sihat ketika menilai bukti audit walaupun untuk pelanggan yang besar dan mempunyai reputasi yang baik. Prosedur penyokongan terhadap transaksi tunai. Persoalan mengenai pemilikan tunai selalunya bertambah, sementara objektif pendedahan adalah untuk menguji sebahagian prosedur penyokongan terhadap akaun tunai. Untuk menguji transaksi penerimaan dan pembayaran tunai, juru audit mestilah mendapatkan bukti-bukti yang kukuh tentang objektif audit yang relevan untuk akaun tunai. Ujian penyokongan bergantung kepada kedua-dua ujian kawalan terhadap hasil dan kitaran pembelian. Ujian ke atas transaksi tunai. Yang pertama, kewujudan. Objektifnya adalah untuk memastikan kesemua item dalam penyata bank ada dalam rekod akaun tunai. Tata cara penyokongan atas penerimaan tunai adalah dengan menyemak sampel catatan dalam jurnal penerimaan tunai dengan resit, slip deposit harian dan penyata bank. Tata cara penyokongan atas pembayaran tunai pula adalah dengan membandingkan catatan dari jurnal pembayaran tunai kepada voucher pembayaran dan penyata bank. Yang kedua, kesempurnaan. Objektifnya adalah untuk sahkan item pelarasan dalam penyelarasan bank pelanggan. Tata cara atas penerimaan tunai adalah dengan menyemak penerimaan tunai kepada jurnal penerimaan tunai, contohnya slip-slip deposit. Tata cara pembayaran tunai pula adalah dengan mengesan sampel voucher pembayaran dalam jurnal pembayaran tunai. Kawalan lebih sempurna sekiranya voucher-voucher pembayaran tersebut ditandatangani oleh pihak berasingan yang berkuasa. Ketepatan, objektifnya adalah untuk memastikan amount baki dalam bank sama dengan yang direkod dalam akaun.
Tata cara penyokongan atas penerimaan tunai adalah dengan membandingkan amount dalam slip deposit dengan jurnal penerimaan tunai serta penyata bank dan amount yang dipuskan ke ledger arm. Tata cara penyokongan atas pembayaran tunai adalah dengan memadankan amount dalam voucher pembayaran dengan amount dalam pesanan belian, laporan penerimaan dan jurnal pembayaran tunai. Ujian ke atas transaksi tunai, sambungan. Yang keempat adalah pemaksaan. Objektifnya adalah untuk tentukan tunai atau cek yang dideposit atau dibayar direkod pada tempoh yang sama di bank. Tata cara penyokongan atas penerimaan tunai adalah dengan menyemak tarikh yang direkod dalam jurnal penerimaan tunai dengan tarikh tunai didepositkan ke dalam bank. Tata cara pembayaran tunai pula adalah dengan menyemak tarikh yang direkod dalam jurnal pembayaran tunai dengan tarikh cek dikemukakan ke dalam bank. Yang kelima adalah pengkelasan. Objektifnya adalah untuk item pelarasan dikelas dengan betul. Tata cara untuk penerimaan tunai adalah dengan menyemak sampel pengiriman wang masuk iaitu remittance advice untuk pengelasan akaun yang sesuai. Tata cara pembayaran tunai pula adalah dengan memeriksa voucher pembayaran untuk pengelasan akaun yang betul. Yang terakhir adalah pendedahan. Objektifnya adalah untuk pastikan rekod bank didedahkan dengan betul dan tiada salah nyata yang disengajakan. Tata cara penyokongan atas penerimaan tunai pula adalah dengan merekod dalam jurnal penerimaan tunai dengan resit, slip deposit harian dan penyata bank. Manakala tata cara penyokongan atas pembayaran tunai adalah dengan merekod dalam jurnal pembayaran tunai dengan voucher pembayaran dan penyata bank. Prosedur penyokongan untuk baki akaun. Pertimbangan yang utama diberi kepada audit baki tunai arm kerana kemungkinan berlakunya penipuan. Penipuan material berlaku apabila kawalan dalaman yang tidak mencukupi terutamanya pengasingan yang janggal pada tugasan di antara pengurusan tunai dan perekodan transaksi tunai dalam jurnal. Ujian ke atas baki akaun. Yang pertama, kewujudan iaitu existent. Tata cara penyokongannya adalah dengan mendapatkan penyata penyesuaian bagi semua akaun bank yang material dan melakukan penyesuaian ke atas cek yang belum dikemukakan. Yang kedua adalah kesempurnaan iaitu completeness. Tata cara penyokongannya adalah dengan mengesahkan baki akaun dari ledger arm. Yang ketiga, penilaian dan peruntukan iaitu valuation dan allocation. Tata cara penyokongannya adalah dengan mendapatkan pengesahan dari pihak bank dan mengesahkan baki akaun dengan penyata penyesuaian bank, mengesahkan deposit dalam transit, cek yang belum dikemukakan dan item-item lain. Yang terakhir adalah prosedur analytical. Dalam kebanyakan audit, pelarasan bank bagi tahun berakhir disahkan 100% mengikut asas. Juru audit biasanya membandingkan baki akhir tunai dengan baki bulan sebelumnya dan prosedur analytical mungkin akan merendahkan kesalahnyata dalam tunai. Sekian saja daripada kami. Sekian, terima kasih.